Balik dah Haji? Dah balik dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu sekejap saja insya-Allah. Sementara kita nantikan solat fardu isya, kita akan teruskan lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kitab ini sebagaimana yang kita tahu mengajar kepada kita tentang adab-adab bersama Al-Quran, dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah kena selalu berdamping dengan Al-Quran, sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Setiap masa tu basahkan lidah dengan membaca Al-Quran, walaupun surah-surah yang lazim saja, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan sambung lagi bab yang ke-6, iaitu adab-adab membaca Al-Quran. Dan sebenarnya bab yang ke-6 ini di dalam kitab At-Tibyan merupakan bab yang paling panjang, paling terperinci. Bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, inilah intipati daripada kitab. Ya, bab ini merupakan intipati daripada kitab ini yang menjelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran itu ada adab-adabnya.
Dan pada malam ini alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung bab ini, dan kita akan cuba habiskan insya-Allah pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Topik yang kita bicarakan pada penghujung bab ini adalah adab khatam Al-Quran dan isu yang berkaitan dengannya. Saya buatkan sedikit rumusan. Minggu lepas kita dah belajar, tapi ada 5 perkara yang perlu diambil kira ketika mana mengkhatamkan Al-Quran. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adalah tentang waktunya. Bila kita nak khatamkan Al-Quran, maka sebenarnya bila-bila pun boleh saja. Tapi yang digalakkan oleh para ulama adalah sama ada pada awal-awal pagi ataupun awal malam. Awal pagi tu bila? Ketika masuknya waktu subuh. Awal malam itu pula bila? Ketika masuknya waktu maghrib. Tapi secara afdalnya dilakukan tu bila, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Khatamkan Al-Quran di dalam solat. Kalau yang awal-awal pagi tu bila? Dalam solat sunat qabliyah subuh. Waktu itulah kita mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat itu. Ya, maksudnya bukan daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Suratul Nas dalam solat sunat tu, tetapi yang penghujungnya boleh jadi daripada suratul duha, alam nashrah, wattin wazzaitun, iqra, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampailah contohnya inna a'tainakal kautsar pada rakaat yang pertama. Manakala pada rakaat yang kedua daripada al-kafirun sampai suratul nas, khatamkan dia, habiskan dia di dalam solat sunat qabliyah subuh. Itu kalau kita ambil yang awal-awal pagi. Tapi kalau kita yang ambil awal-awal malam tu bila? Macam waktu sekarang lah, kira-kira dalam solat sunat ba'diyah maghrib. Itu yang kita lakukan. Jadi kita dah jelaskan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kenapa memilih waktu itu. Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran pada satu pagi, satu siang, maka para malaikat akan mendoakannya sehinggalah penghujung hari itu, penghujung petang itu, sampailah sebelum maghrib. Dan seseorang yang membaca Al-Quran pada awal malam, pada waktu malam, maka malaikat akan berdoa untuknya, berselawat ke atasnya sampailah ke esok pagi, sehingga fajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebab itu digalakkan kita bila nak khatamkan Al-Quran di awal pagi ataupun di awal malam, ya. Kemudian di dalam solat, ataupun di luar solat pun boleh juga. Baik. Kemudian kalau ditanyakan harinya, ada tak para ulama galakkan hari yang mana? Para ulama menggalakkan kalau nak khatam Al-Quran pada siang hari, pada pagi hari, pilihlah hari Isnin. Isnin pagi-pagi itu khatamkan Al-Quran. Kalau kita nak khatamkan Al-Quran yang malam hari, kita pilih malam apa? Khamis, malam Jumaat. Dan dinukilkan daripada siapa? Daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Ihya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, masalah kedua pula adalah, adakah pada hari itu, hari yang kita nak khatamkan Al-Quran itu, kita berpuasa? Ya, disunatkan kita berpuasa pada hari itu. Dan kita dah jelaskan apa sebabnya, supaya berlipat ganda asbab-asbab untuk mustajabnya doa. Dahlah orang yang khatam Al-Quran itu, bila dia khatamkan Al-Quran, doanya mustajab. Tambah pula hari itu dia puasa, lagi mustajab. Begitu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disunatkan berpuasa pada hari kita nak khatamkan Al-Quran. Dan masalah yang ketiga, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang kita dah bahas panjang lebar pada minggu lalu, adalah tentang majlis khatam Al-Quran. Asalkan ada kita dengar orang khatam Al-Quran, hadiri. Orang jemput kita ada majlis khatam Quran ni, kita datang. Kerana apa? Ada malaikat yang berdoa di situ. Ada doa mustajab di situ. Ada bacaan Al-Quran di situ. Ada silaturrahim di situ. Banyak. Itu namanya barakah.
ya, majlis yang barakah, majlis yang ada terhimpunnya banyak kebaikan padanya. Maka bila kita dengar, kita hadir, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dan pada malam ini yang kita nak bicarakan adalah yang keempat, iaitu doa khatam Al-Quran, ya. Doa khatam Al-Quran sebagaimana yang kita jelaskan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, secara asasnya tidak ada doa yang khusus. Maksud doa yang khusus ni, kalau khatam Quran mesti doa tu. Kalau nak mesti baca doa tu boleh saja, tapi jangan sampai kenapa dia tak baca doa tu? Dia kan khatam Quran, dia mesti kena baca doa tu. Tak boleh kalau dia tak baca. Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Tapi kalau kita suka baca satu-satu doa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, boleh saja, ya. Boleh doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa doa saja. Cuma Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia telah letakkan set doa cadangan. Ya, kalau nak berdoa bagus dengan doa-doa ini. Jadi kalau kita khatam Al-Quran, kita cari buku ni, maka kita pun berdoalah dengan doa yang dianjurkan, dicadangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kenapa dia cadangkan? Insya-Allah nanti kita tengok sedikit demi sedikit, insya-Allah. Kata Al-Imam Nawawi, sunat berdoa selepas khatam Al-Quran. Habis je khatam Al-Quran, sunat berdoa. Doa banyak-banyak pada Allah, doa sungguh-sungguh pada Allah, doa sampai nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sememangnya sangat digalakkan berdasarkan keterangan yang kami telah nyatakan dalam permasalahan sebelum ini, ya. Maksudnya doa mendoakan kita, doa malaikat berselawat ke atas kita, malaikat doakan kita, kan doa yang mustajab. Jadi sangat digalakkan. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Humaid Al-A'raj berkata, man qara'al Qur'an thumma da'a amman ala du'aihi 4,000 malak. Artinya, sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian berdoa, maka seramai 4,000 malaikat. Bukan seorang dua orang, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita yang kumpul ramai-ramai dalam ni pun tak sampai 4,000, ya. Boleh jadi sekitar 400, 500 orang ni, ya. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini 4,000 malaikat. Dan kenal tak malaikat tu siapa? Malaikat itu adalah hamba Allah, makhluk Allah yang bagaimana sifatnya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tak pernah bermaksiat kepada Allah, tak pernah buat dosa pada Allah. Bahkan mereka sentiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Taat saja, soleh, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi bayangkan bagaimana doa mereka. Orang tersebut, kata Al-Imam Nawawi, hendaklah bersungguh-sungguh berdoa, meminta hajat-hajat yang penting. Masa doa tu minta hajat yang penting, serta selalu memohon kebaikan untuk golongan muslimin, ya. Jadi nak tentukan penting ataupun tidak, boleh jadi kita tak tahu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Boleh jadi yang penting kita, ya Allah, naikkan gaji saya, ya Allah, bagilah saya kereta yang mewah, ya Allah, bagilah saya makan sedap-sedap, ya Allah. Boleh jadi itu yang penting untuk kita, kan. Tapi kita nak belajar penting mengikut definisi Imam Nawawi itu macam mana. Kita akan tengok. Kita doakan para pemerintah dan penguasa mereka dalam doa tersebut. Doakan para pemimpin. Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi meriwayatkan dengan sanadnya, anna Abdullah ibni Al-Mubarak radhiyallahu anhu kana idza khatama al-Quran aktsara min du'aihi lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Artinya, apabila Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran, beliau akan banyak berdoa untuk siapa? Untuk kaum muslimin dan muslimat, untuk mukminin dan mukminat. Kenapa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana bila doakan untuk muslimin dan muslimat, tercakup, termasuk di dalamnya jutaan orang. Yang kita doakan tu bukan seorang dua orang. Boleh saja kita doakan, ya Allah, bagi keluarga kami bahagia, ya Allah,
bagi keluarga kami sihat-sihat ya Allah. Boleh, tapi doa itu sampai kepada beberapa orang saja. Tapi bila kita doa untuk muslimin dan muslimat, doa itu mencakupi termasuk jutaan orang, ya, jutaan orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebab itulah kita doakan untuk semua orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah. Kata Al-Imam Nawawi, amalan ini turut disebutkan oleh ulama selain daripada Al-Hakim, ya. Maka orang yang hendak berdoa perlu memilih doa-doa yang padat. Nah, doa tu ada tekniknya sebagaimana yang diajar oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan pelbagai permohonan. Maksudnya apa? Dia doa tu ringkas, tetapi dalam doa yang ringkas itu dia merangkumi banyak perkara. Kadang-kadang kita minta satu persatu, ya Allah saya nak baju yang macam ni, saya nak seluar yang macam ni, saya nak kopiah yang macam ni, saya nak jubah yang macam itu, terperinci. Tapi kalau kita kata ya Allah bagilah pakaian yang diberkati kepadaku, ya Allah pakaian yang membawa aku beribadah kepada, dia umum terus kan. Tapi kita nak tengoklah contoh macam mana. Allahumma aslih qulubana, ya Allah elokkanlah hati kami. Sebab apa-apa pun dia bermula daripada hati kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau hati kita bersih, ya, hati kita niat yang baik-baik, ya, ikhlas untuk melakukan ibadah, mudah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tapi kalau tak ikhlas, ya, kita nak suruh pun payah, orang paksa pun tak nak. Jadi ya Allah perbaiki hati kami, ya Allah, perbaiki hati kami. Wa azil uyubana, dan tutupilah segala aib kami, ya Allah. Kita ni banyak dosa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau nak cerita satu-satu, mata buat dosa, telinga buat dosa, mulut buat dosa, lidah cakap dosa, hati pun dosa, tangan pun dosa. Banyak dosa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau orang tahu macam mana aib kita, malu kita, ya. Tapi kita minta Allah, ya Allah tutupilah keaiban kami, kami ni banyak dosa, ya Allah. Wa tawallana bil husna, dan kurniakanlah kebaikan kepada kami. Kebaikan macam mana tu? Terserah pada Allah, kita minta umum saja. Wa zayyinna bit taqwa, dan hiasilah kami dengan sifat takwa, takut pada Allah, ya, takut untuk meninggalkan perintahnya. Takut tak solat maghrib lagi, segerakan. Jangan berani-berani tak solat, kena takut kepada Allah. Kalau Allah dah perintahkan lalu kita tak buat, kena takut pada Allah. Kemudian ya Allah larang, jangan buat. Kalau Allah larang, kena takut untuk kalau kita nak buat. Kalau kita buat, kita kena rasa takut pada Allah, takwa pada Allah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan lagi bahawa definisi takwa itu selain daripada melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya, bahkan dikatakan bahawa takwa itu adalah nikmati yang halal. Yang halal-halal itu nikmati saja, kerana yang halal itu banyak, dan jauhkanlah diri daripada yang haram. Wajma' lana khairail akhirati wal ula. Ini penting sekali. Dan himpunkanlah kebaikan dunia dan akhirat buat kami. Para ulama kata doa ini dah rangkum semua sekali. Biar kami di dunia ini baik-baik saja, biar kami di akhirat tu baik-baik saja. Maksudnya biar kami ni senang di dunia, senang di akhirat, senang daripada sudut keluarga kita, pekerjaan kita, urusan ibadah kita, urusan dunia kita, semua sekali biar baik-baik saja. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana, dan rezekikanlah kepada kami dengan ketaatan kepadamu sepanjang hayat kami. Jadi kita dah minta lah, bukan tahun ni saja, ya Allah, sampailah ke penghujung hayat kami, hingga ke akhir nafas kami, biar kami taat kepadamu, ya Allah, ya. Allahumma yassirna lil yusra, ya Allah mudahkan jalan kami ke arah kemudahan. Wajannibnal usra, dan jauhkanlah kami daripada kesusahan. Wa a'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, ya Allah lindungilah kami daripada segala kejahatan diri kami dan perbuatan dosa, ya.
Lindungi kami ya Allah, sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah memiliki hawa nafsu. Kita sentiasa dibisikkan oleh syaitan ya. Jadi kita minta Allah lindungi kami ya Allah. Kalau Allah tak lindungi kita, boleh jadi kita turutkan saja hawa nafsu kita. Kita ikutkan saja apa yang syaitan bisikkan kepada kita. Tak ada daya, tak ada kuasa, ikut saja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, minta ya Allah, jagakan mata saya ya Allah, supaya tak tengok yang maksiat. Ya Allah, jagakan telinga saya ya Allah, supaya tak dengar yang maksiat. Ya Allah, jaga lidah saya ya Allah, supaya jangan cakap yang dosa. Jadi termasuk semua sekali itu, wa a'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita minta perlindungan daripada Allah daripada 4 perkara. Kerana inilah perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan daripada Allah daripada 4 perkara. Kita nak bagi tahu 4 perkara ni bahaya sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jangan didekat dengan kita sekalipun. Dekat pun jangan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dekat pun kita tak mau. Jadi kita minta siapa jaga kita? Siapa selamatkan kita? Allah. Wa a'idna min azabin nar. Ya Allah, lindungi kami daripada azab neraka. Sebab kita takkan larat, takkan mampu nak menanggung kepanasannya. Wa azabil qabr, dan lindungi kami daripada azab kubur. Dahsyat siksaannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ya, ada ular di dalamnya, ada tanah yang menghimpit di dalamnya, ada malaikat yang boleh memukul. Minta Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Wa fitnatil mahya wal mamat, dan lindungi kami ya Allah daripada ujian ketika hidup dan mati. Ya, sepanjang hidup kita ni sampailah kita mati akan ada ujiannya. Jadi minta Allah lindungi kita. Wa fitnatil masihid dajjal, ya Allah lindungilah kami daripada tipu daya Al-Masih Ad-Dajjal. Minta perlindungan daripada Allah daripada perkara yang besar-besar ni, yang dahsyat-dahsyat ni. Kalaulah seseorang terjerumus dalamnya, bermaksud dia dalam bahaya yang besar, dia dalam keadaan yang teruk sekali. Siapa-siapa yang terjerumus dalam salah satu ataupun keempat-empat perkara ni, maka dia malang sekali. Jadi sebab itu kita minta daripada Allah selamatkan kita. Baik, lepas minta perlindungan daripada Allah 4 perkara yang teruk, 4 perkara yang dahsyat, yang bahaya, sekarang kita minta 4 perkara yang baik-baik, yang mesti ada dalam hidup kita. Tadi kita nak jauh-jauh. Ya Allah, jangan, ya Allah lindungi aku daripada azab neraka, azab kubur. Tapi sekarang ni 4 perkara tolong bagi pada saya ya Allah. Bagi pada saya ya Allah. Apa dia? Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami memohon kepadamu hidayah, petunjuk. Wattuqa, bagilah kepada kami ketakwaan. Wal afafa, dan kehormatan diri. Dikatakan wal afafa juga selain daripada kehormatan diri adalah ya Allah, jauhkan kami daripada maksiat. Tolong jaga kami ya Allah, supaya kami tak terjerumus dengan dosa. Wal ghina, dan kecukupan. Ghina tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau terjemahkan harfiah maksudnya kaya. Ghina ni kita minta kaya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adakah kaya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta daripada Allah adalah kaya dunia? Tak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tapi ghina, kekayaan hati. Hati yang rasa cukup dengan Allah, apa yang Allah bagi pada kita. Ya Allah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, selalu tengok pada apa yang Allah bagi pada kita. Selalu tengok tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jangan tengok apa yang kita belum ada. Selalu tengok apa yang kita dah ada. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Boleh jadi apa yang kita ada bukan cukup, bukan setakat cukup, tapi lebih tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ya, lebih. Pakaian kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pakaian. Ya, cukup-cukup saja ke? Selai sepinggang saja ke? Sehari pagi segala malam saja ke? Tak kan? Dalam merak tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, lebih Allah bagi. Jadi kita syukur, alhamdulillah, banyak Allah bagi pada saya, banyak Allah bagi.
Syukur pada Allah. Kaya jiwa, ya, kaya hati kita. Syukur, ya, rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Ya, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, Allah tambahkan lagi. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita minta Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penyerahan. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Allahumma inna nastaudi'uka adyanana. Ya Allah, kami menyerahkan penjagaan kepadamu pada agama. Wa abdanana. Ya, kami serahkan tubuh badan kami, ya Allah. Wa khawatima a'malina. Pengakhiran amalan kami agar yang baik-baik. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dr. Suwaid, ya, Dr. Aiman Suwaid, bila dia syarahkan kitab ini, selalu dia cerita tentang orang-orang yang soleh. Ya, salah seorang orang soleh yang disebut nama dia Syekh Abdul Aziz, yang dia kata saya bersama-sama dengan dia. Dr. Aiman Suwaid, seorang qari, seorang qurra, ya, orang mahir Al-Quran daripada Syria. Dia kata saya berdamping dengan seorang alim nama dia Syekh Abdul Aziz beberapa tahun. Dikala Syekh Abdul Aziz sihat mahupun sakit, siang mahupun malam, ketika bermukim mahu musafir, saya dapati dia tak pernah tinggal qiyamul lail. Tak pernah tinggal. Sepanjang saya berada dengan dia, tak pernah tinggal qiyamul lail. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bagaimana kematian dia dalam solat tahajud di tengah malam. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, terhimpun beberapa kebaikan pada kematian dia. Dia meninggal dunia dalam keadaan berwuduk. Orang solat kena ada wuduk. Dalam keadaan berwuduk dia meninggal dunia. Dalam keadaan dia sedang solat. Dalam solat kita baca Al-Quran, dalam keadaan dia baru baca Al-Quran, dan dia meninggal dunia pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua maksudnya dia dah sujud, kemudian dia bangkit pada rakaat yang kedua, kemudian dia rebah. Maksud dia baru saja lepas daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas sajadah menghadap ke arah kiblat. Masya Allah, ya. Kematian yang begitu indah, kematian yang begitu baik, kematian yang dicemburui. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu bukan kebetulan. Ya. Sebab masing-masing di antara kita membentuk episod kematian kita. Hari ini kita mencorak episod kematian kita. Bagaimana hidup kita hari ini? Macam itulah ia akan berlakunya pada hari kematian kita. Masya Allah. Saya suka kongsi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Sejak jadi imam, ya, di sini kira-kira lebihlah 10 tahun, ya. Berapa ramai di antara para jemaah yang telah meninggal dunia, ya. Terutamanya yang soft-soft yang di depan, yang selalu jumpa, selalu bersalaman, ya. Episod kematian mereka tak boleh terpisah dengan masjid. Tak berpisah, sama ada balik daripada masjid, sama ada baru nak datang masjid, sama ada dia, ya, apa-apa pun mesti baru daripada masjid tu, baru balik masjid, ataupun dalam masjid. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Orang yang hidupnya, ya, sentiasa berada dengan masjid, ya, hari-hari datang masjid, hari kematian dia memang dia ke masjid. Ya, dan itulah mudah-mudahan antara tanda husnul khatimah, insya-Allah. Minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa khawatim a'malina wa anfusina wa ahlina wa ahbabana. Kemudian dimintakan supaya kami serahkan penjagaan kepadamu pada agama, tubuh badan, perakhiran amalan, diri kami, keluarga kami, orang yang kami sayangi, seluruh wasairal muslimin wa jami'a ma an'amta bihi alaina wa alaihi min umuril akhirati wad dunya, dan seluruh muslimin dan semua nikmat di dunia dan akhirat yang engkau kurniakan kepada kami dan kepada mereka, ya. Jadi perenggan doa yang terakhir ni, yang bawah itulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Apa yang kita boleh rumuskan adalah bila kita berdoa kepada Allah, maka kita akan memulakan dengan yang khusus. Maksudnya
diri saya, ibu bapa saya, adik-beradik saya, keluarga saya, guru-guru saya, semua yang saya dulu. Lepas tu dah last, barulah umum kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Itu di antara kaedah yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Doa untuk kita dulu. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, antara doa yang biasa yang kita dengar kan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka berikan keampunan, maka ampunkanlah kami, fa'fu anna. Lepas tu kita mulakan apa? Wa awwalidina, dan kemudian kedua ibu bapa kami, wa an jami'il muslimina wal muslimin, turutlah semua orang-orang yang beragama Islam, lelaki dan perempuan. Jadi kita mulakan kita, kemudian barulah umum kepada semua. Maksudnya bila kita berdoa, jangan lupa bahagian untuk semua orang. Itu jangan lupa, ya. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau pada penghujung doa itu, min umuril akhirati wad dunya, daripada segi urusan akhirat dan dunia. Bila doa pada Allah Subhanahu wa taala, bukan doa yang akhirat saja. Doa akhirat itu penting sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bahagian kamu dekat dunia. Dunia pun kena doa juga, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena balance. Bukan doa dunia saja pula. Kerana Allah Subhanahu wa taala ceritakan ada orang yang doa dunia saja. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia minta dunia, ya Allah bagi saya ini, bagi saya itu, saya nak rumah macam ni, saya nak macam ni, saya nak macam tu, semua dunia. Akhirnya tak ada apa-apa lagi yang tinggal untuknya di akhirat nanti. Sebab tu kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Minta dua-dua sekali, ya. Jadi jangan lupa bila berdoa bukan dunia saja tapi akhirat juga, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya panjang juga, ya. Ya, banyak juga nak syarahkan tentang doa-doa ni. Kerana apa? Kerana bila saya perhatikan, ya, para ulama, ya, antaranya Dr. Aiman Suwaid, bila mana dia mensyarahkan part ini, dia bagi penerangan tentang doa tu. Kenapa kita kena doa begitu? Kenapa kita kena berdoa begini? Kenapa Imam An-Nawawi suruh kita berdoa? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itulah sebenarnya kalau nak baca je kemudian kita terjemahkan saja, kejap saja, ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nampaknya kita terpaksa berhenti dekat sini dulu. Insya-Allah doa-doa yang berikutnya, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Yang tu kita penting tu. Nak cerita pun panjang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Penting sekali kita berdoa untuk al-afwa untuk akhirat, al-afiyah untuk dekat dunia. Kita minta kedua-duanya. Kita perlukan al-afwa dan afiyah. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, memang kita meminta kedua-duanya tu dalam doa kita di antara dua sujud. Bila Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wa'afi, yang wa'afini itu afiyah, kesihatan yang baik. Wa'fu anni, itu al-afwa, itu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah yang itu kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala berkati. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم
إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat membaca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.